Baik, kita mulakan kuliah kita surah An-Nur ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Allah nurus samawati, cahaya langit-langit, wal ardi dan bumi. Wal ardi dan bumi. Mathalu nurihi, contoh cahayanya, kamiskatin, seperti kurungan kosong, Fiha, di dalamnya, misbahun, ada pelita. Al-misbahu, pelita. Fi zujajatin, dalam satu kaca. Az-zujajatu, kaca itu. Ka'annaha, seolah-olahnya. Kaukabun, bintang. Duriyun, mutiara, seperti mutiara. Yuqadu, ia dinyalakan. Min syajaratin, daripada pohon. Mubarakatin, yang diberkati. Zaitunah, yaitu pohon zaitun. La syarqiyah, tiada sebelah timur. Wala gharbiyah, dan tidak sebelah barat. Yakadu, ia hampir-hampir. Zaituha, minyaknya. Yudi'u, ia menerangi. Walau, dan jikalau. Lam, tidak. Tam sashu, ia menyentuh akannya. Narun, oleh api. Nurun, cahaya. Ala nurin,
atas cahaya. Yahdi, ia pimpin. Allahu, oleh Allah. Linuri, bagi cahayanya. Man, akan orang yang. Yasha'u, ia kendaki. Wayadribu, dan ia contohkan. Allahu, oleh Allah. Al-amsal, akan perumpamaan ini. Linnas, bagi manusia. Wallah, dan Allah. Bikulli, dengan tiap-tiap. Syai'in, sesuatu. Alim, amat mengetahui. Baik, saya semula ya. Surah ini adalah yang disebut surah Nur, cahaya. Jadi surah ini, tajuk surah ini mengambil kisah tentang ayat yang ke-35 yang kita baca ini. Iaitu, ia menyebut tentang nur, tentang cahaya. Ya. Perumpamaan yang begitu tinggi, yang begitu indah, ya Allah berikan dalam Al-Quran ini, yaitu surah An-Nur, disebut sebagai cahaya. Kalau jamak nur tu anwar, ya, anwar. Anwar tu mana cahaya-cahaya. Madinatul Munawwarah. Munawwarah tu yang bercahaya-cahaya, daripada kata nur. Ya, disebutlah Munawwarah. Ya, maknanya yang bercahaya-cahaya. Ya. Itu daripada kata-kata nur. Ya. Madinah tu mana kota. Munawwarah tu yang bercahaya-cahaya. Maka, ya, sampai sekarang ternyatalah Madinah itu bandar yang bercahaya. Ya. Diterangi dengan cahaya. Saya ulang semula. Allahu nurus samawati, Allah cahaya langit-langit dan bumi. Maksudnya apa? Allah cahaya langit-langit dan bumi. Allah itulah yang memberi cahaya. Ya, memberi cahaya di langit dan di bumi. Bayangkanlah, ya, kita insan yang kalah dengan gelap. Bila gelap saja kita tak nampak. Ya. Tetapi ada makhluk-makhluk, dia kalah pada siang. Pada malam hari, dia terang macam siang. Contohnya kelawar. Kelawar dia kalah pada siang hari. Ya. Lagi burung, ada jenis-jenis burung. Ya. Burung tukang. Ya. Burung tukang juga, dia rabun pada siang hari. Dia tak nampak. Tapi pada malam hari, dia hero. Begitu juga dengan, ya, sebahagian binatang yang mana pada malam hari, ya, dia memang aktif, dia terang. Musang juga macam tu. Ya, pada malam hari, ya, dia aktif, terang mata dia. Ini kelebihan Allah Ta'ala berikan, ya, makhluk-makhluknya.
Ya. Jadi kita kalah. Ya, pada malam hari kita kalah. Sebab itulah Allah yang memberikan cahaya langit-langit dan bumi. Dengan adanya cahaya tadi, ya kita mudah berjalan dan kita dapat melihat sesuatu dan kita dapat membaca, dapat belajar ya dengan baik. Sebab apa? Ya, dengan cahaya yang cukup. Buktinya Allah memberi cahaya ya langit-langit dan bumi, iaitu dengan adanya matahari, adanya bulan. Itu adalah cahaya ya, yang Allah telah memberikan untuk langit dan bumi. Ya. Masalun nuri, contoh cahayanya, kamiskatin fiha misbah. Seperti satu kurungan kosong, di dalamnya ada pelita. Ya. Al-misbahu, pelita itu, min zujajatin, dalam kaca. Mungkin susah nak membayangkan. Ya, kalau dulu-dulu susah nak membayangkan, tapi dengan mudah ya dibayangkan dengan bahasa macam inilah. Mana sekarang satu ya, kurungan kosong. Ya. Kemudian dalam letak pelita. Ya. Jadi pelita itu dua kurungan kosong dah ada cahaya. Pelita di dalam itu, pelita itu dalam kaca. Kemudian daripada kaca tadi, ya, daripada cahaya yang tadi, ya, ka'annaha kaukabun duriyun. Seolah-olahnya ya bintang mutiara. Atau bintang yang berkelip-kelip. Ya, berkelipan, nak sebut berkelipan ya. Bintang berkelipan macam mana? Ya. Sekarang ni cahaya tu ada satu balang, kita sebut balang lah, satu balang. Ya, dalam tu ada pelita. Pelita itu dalam kaca. Balang tu pun ada kaca. Jadi pelita tadi ditembak kaca yang pada balang tadi, maka dia menyinari ya seolah-olah macam bintang. Ya, yang kita katakan berkelipan macam itulah cantiknya. Ini ya ukuran kehidupan pada masa itu. Kalau digantung tu dah cantik dah. Macam ni kalau lampu macam tu digantung kat tengah-tengah rumah, tengah-tengah hall tu memang cantik lah masa tu. Tapi sekarang kita tengoklah macam mana lampu-lampu gantung hiasan rumah. Ya. Ada sekadar cahaya mentol saja, beberapa mentol yang bulat. Ya. Kemudian ya di luarnya dikelilingi oleh ya bentuk kaca-kaca, bentuk macam mutiara, macam intan. Jadi cahaya tadi menembak ya pada kaca tadi dan mengeluarkan cahaya yang cantik untuk hiasan rumah. Kan? Jadi kalau sekarang ni kita lebih dapat mentafsirkan macam mana cantiknya tadi. Ya, hiasan atau lampu gantung di rumah tu dengan manik-manik dia, dengan apa dia, cahaya-cahaya kaca-kaca dia yang bergantungan. Ya. Jadi daripada situ dah nampak ya cantiknya cahaya tadi, seperti seolah-olahnya bintang. Ya. Sekarang mudahlah kita nak membayangkan. Kalau dulu nak membayangkan macam tu, bendanya tak ada. Ya, jadi ditunjukkan sebagai satu balang, dalam tu ada pelita. Pelita tu dah mendatangkan cahaya, ditembak pada cahaya dari kaca tadi. Cahaya tu lagi cantik lagi. Macam tu lah. Ya. Yuqadu, ia dinyalakan min sajaratin, daripada pohon, mubarakatin, yang diberkati, zaitunah, iaitu pohon zaitun. Ya. La syarqiyatin, ia tidak ada di timur, wala gharbiyah, dan tidak ada di barat. Ya. Maknanya pohon zaitun ni bukan semua tempat boleh hidup. Ya.
Contohnya macam di Palestin, ya. Di Palestin tu kawasan pohon zaitun, ya, yang cantik, yang dikatakan subur, ya. Pohon zaitun ini. Buahnya juga disebut buah zaitun, ya. Yakadu, ia hampir-hampir zaituha, ia hampir-hampir minyaknya, ya, zaituha, minyaknya, yudi'u, ia menerangi, walau dan jikalau lam tamsashu narun, dan jikalau tidak ia menyentuh akannya oleh api. Kelebihan pohon zaitun ni, selain daripada buahnya kita boleh makan, dan dia juga mendatangkan minyak, ya. Minyak ni dikatakan sebagai minyak zaitun. Dan minyak zaitun ini yang asli betul-betul, yang betul-betul kalau diletak dalam satu botol, kemudian ada cahaya. Seolah-olah minyak tu hidup. Macam tu. Dia punya cantik minyak tu bukan macam minyak kelapa kita. Minyak zaitun ni dia punya kecantikan dia kalau dalam botol putih, diletak pada botol putih, ya, kemudian ada cahaya, nampak seolah minyak tu bercahaya walaupun tidak disentuh oleh api. Dapat sinaran luar tu dia macam memantul, cantik cahaya dia. Macam tu, ya. Jadi selain daripada buahnya dijadikan sebagai makanan, lauk, dia juga mendatangkan minyak yang begitu mahal. Ya, kita tak boleh masak pakai minyak tu sekali macam-macam minyak kelapa, minyak masak. Tak boleh. Kita hanya mengambil sikit je untuk campuran saja. Campuran pada sayur dan sebagainya, macam itulah. Ya. Dan ya, minyak ini memang minyak yang diberkati. Jadi elok, ya, kalau kita dapat amalkan, ya, makan minyak daripada pohon zaitun ini. Tapi carilah yang betul-betul ori, sebab kita tengok rupanya banyak yang yang dikatakan tak asli. Ya. Rupanya banyak yang tak asli. Cerita tentang minyak zaitun ni. Ya. Jadi tengok pengedar dia siapa. Pengedar yang yang jujur, yang betul, bolehlah beli. Mahal tak apa. Untuk tujuan sebagai perubatan. Ya. Bukan untuk macam kita nak goreng ikan, bukan. Tapi untuk perubatan, mana kita makan tu, ya, sikit-sikit lah. Macam kita makan ubat, macam tu, ya. Baik. Nurun ala nur, cahaya atas cahaya. Dalam cahaya tu memang cantik lah. Cahaya pelita tadi menembak kaca yang di tepinya. Kemudian daripada kaca tadi keluar lagi cahaya. Jadi itu dia kata nur atas nur. Ya. Yahdillahu linurihi, ia pimpin oleh Allah bagi cahayanya, may yasha, orang yang ia kendaki. Ya. Ini semuanya wa yadribullahu amsal linnas, dan ia contohkan oleh Allah akan perumpamaan ini, ya, bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah dengan tiap suatu amat mengetahui. Jadi ayat ini, ya, adalah perumpamaan, ya. Jadi bila perumpamaan, ya, pada asalnya lampu yang di dalam kaca tadi, ya, menerangi luarannya, dan seolah macam satu bintang yang berkerlipan, yang indah dipandang. Ya, jadi sebenarnya ini adalah sebagai amsal, adalah contoh, ya. Maknanya cahaya itu, cahaya Allah itu ialah hidayah yang Allah berikan kepada orang mukmin,
Jadi dengan cahaya, dengan hidayah tadi, itulah cahaya. Ya, atas cahaya. Mana cahaya atas cahaya itu maknanya Allah berikan hidayah kepada orang mukmin berupa cahaya. Dan orang mukmin sendiri, ya, yang beriman tadi, dah itu pun adalah satu cahaya. Jadi dengan keimanan tadi ditambah dengan hidayah Allah, maka dia bertambah-tambahlah terang. Ya. Yahdillahu linurihi. Perumpamaan ini ia pimpin oleh Allah, ia bagi cahayanya kepada cahayanya, iaitu cahayanya di sini ialah agama Islam. Ya. Agama Islam itulah cahaya yang dimasukkan, ia pimpin Allah kepada cahayanya. Maksudnya Allah akan pimpin, ya, orang yang ia kendaki kepada agama Islam. Ya. Ini perumpamaan, ya. Perumpamaan orang mukmin, ya, dah ada cahaya, iaitu iman. Ditambah dengan, ya, hidayah Allah Ta'ala, ditambah dengan, ya, pengajian, ya, Al-Quran sebagai cahaya, maka bertambah terang. Bertambah terang. Dan dapat menerangi lagi orang yang di sekelilingnya. Macam tu. Ya. Ini perumpamaan, ya. Perumpamaan yang indah. Tapi sebenarnya dimaksudkan itu ialah, ya, sifat hati orang mukmin. Sifat hati orang mukmin yang bercahaya tadi, ya. Daripada hatinya yang bercahaya, menerangilah, ya, orang yang di sekelilingnya. Itu dia macam seolah pelita, ada kaca, dan daripada kaca keluar cahaya lagi. Macam itulah perumpamaan yang indah, yang cantik, ya. Ini kata Allah nurus samawati wal ardh, ya. Kita ambil ayat yang akhir sekali ni, ya, akhir sekali, iaitu yadribu, ya. Yadribu ni selalu makna pukul, ya. Tapi jangan kita terjemah semua yadribu dengan makna pukul. Ya, dia daripada perkataan doroba. Ya, doroba yadribu. Tengok ayatnya. Kalau ayat itu depannya ada amsal. Amsal tu daripada perkataan misal. Ya, contoh. Jadi yadribu kita terjemahkan contoh. Jadi ia contohkan oleh Allah al-amsal akan perumpamaan-perumpamaan ini, atau akan misal-misal ini. Ya. Amsal daripada katakan misal. Ya. Jadi sesuaikan ayat tu. Ya, kalau makna pukul, memang pukul lah. Contohnya, idrib bi'asakal hajar. Pukullah oleh engkau, ya Musa, akan tongkat engkau dengan air di batu. Ya. Pukulkan tongkatmu, ya Musa, ke batu. Itu makna pukul lah. Ya, idrib itu. Tapi kalau depan, biasa dalam Quran yang kita akan nampak, kalau depan ada amsal, itu makna yadribu, itu makna contoh. Ia contohkan oleh Allah akan perumpamaan-perumpamaan ini. Ya. Baik, ya, yadribu ni berasal daripada dorobah, madinya. Mudhari'nya yadribu. Kalau fi'il amarnya apa di sini? Kalau kita tengok sini, ya, yadribu memang dah baris bawah. Kalau nak jadikan fi'il amar macam mana tu? Ya. Boleh buka mic tu, ya, kalau nak cakap. Ya, kita dah jumpa di sini yadribu. Ribu tu matikan saja ri dengan ba, ro dengan ba ni matikan bunyi rid. Adalah bunyi rid. Tinggal pangkalnya nak meletakkan apa. Pangkalnya letak idrib. Macam tu. Idrib. Fi'il amar tu idrib. Nahinya, kalau nahi la tadrib. La tadrib. Siapa nak cakap kena buka mic, ya. La tadrib. La tadrib. Jadi ulang balik, madinya doroba. Mudhari'nya yadribu. Doroba yadribu. Amarnya idrib. Ya. Nahinya la tadrib.
Nahi dia la tadrib. Ya. Jangan engkau pukul. Ya. Isim fa'ilnya doribun. Ya. Doribun. Do tu panjangkan. Do, kemudian ri ke bawah. Do, ri. Do, ribun. Maknanya apa? Yang memukul. Do, ribun. Yang memukul. Ya. Isim maf'ulnya madrubun. Madrubun. Mim dot ra waw ba. Mim dot ra waw ba. Madrubun. Madrubun. Ya. Tak ada ba saja. Ba dua depan bun. Ba dua depan bun. Jangan letak wanun. Wanun tu ramai. Ya. Madi dia ulang balik. Madinya apa? Doroba. Mudoriknya yadribu. Amarnya idrib. Nahi la tadrib. Isim fa'il doribun. Isim maf'ul madrubun. Ya, madrubun. Ya. Cuba buat terjemah pula. Kalau doroba apa maknanya? Tak cukup, tak lengkap. Fi'il madi. Telah memukul ia. Telah memukul ia. Kalau mudhari' yadribu ia memukul. Ia. Ia memukul. Kalau amar idrib fi'il amar suruh. Pukullah tak lengkap. Pukullah oleh engkau. Pukullah oleh engkau. Pukullah oleh engkau. Kalau nahi la tadrib. Jangan engkau pukul. Kalau isim fa'il doribun. Yang memukul. Kalau isim maf'ul madrubun. Yang dipukul. Satu yang di. Ya. Yang dipukul. Baik. Kaedah terjemah tu. Kaedah terjemah, kalau madi tulis telah dengan ia, telah dot ia. Supaya tak salah lagi. Telah ia. Kalau mudhari letak ia dulu, ia dot. Dot tu maknalah. Ya. Kalau amar ya dot oleh engkau, lah oleh engkau. Ujungnya mesti tambah lah oleh engkau. Kalau amar dot ya tambah lah oleh engkau ujungnya. Kalau nahi jangan engkau. Ya, kalau nahi jangan engkau dot. Kalau isim fa'il letak yang. Yang dot. Kalau isim maf'ul yang di. Yang di dot. Itu panduan terjemah. Ya. Panduan terjemah macam tu. Okey, sekali lagi. Kalau fi'il madi daraba apa maknanya? Nanti ya, kejap.
Fi'il madi kalau daraba apa? Telah memukul ia. Kalau yadribu mudhari ia memukul. Kalau fi'il amar idrib, pukullah oleh engkau. Kena tambahlah oleh engkau. Jadi makna tu yang meraba-raban ya. Macam tu kaedah dia. Kadang bagi makna meraba-raban ya. Ya. Baik, kalau nahi jangan engkau pukul. Jangan engkau pukul. La tadrib. Jangan engkau pukul. Kalau isim fa'il daribun yang memukul. Penambahan yang saja, yang memukul. Kalau isim maf'ul madrubun yang dipukul. Itu panduan-panduan tu ya, jangan lari di kaedah macam tu ya. Baik, kita sambung sekarang ayat yang ke-36 ya. Ayat 36 fi buyutin dalam rumah-rumah. Azina telah ia izinkan Allahu oleh Allah bahawa turfa'a ia ditinggikan wa yuzkara dan ia disebut fiha di dalamnya ismuhu akan namanya yusabbihu ia bertasbih lahu kepadanya fiha di dalamnya bil wudui di waktu pagi wal asal dan petang-petang. Baik, saya mas mula. Fi buyutin dalam rumah-rumah. Azinallah telah ia izinkan oleh Allah. Anturfa'ah bahawa ia ditinggikan. Wa yuzkara dan ia disebut fiha di dalamnya ismu akan namanya. Yusabbihu ia bertasbih lahu ya kepadanya fiha di dalamnya. Bil wudui di waktu pagi wal asal dan petang-petang. Baik, ayat ini ya cuba diperhatikan domir-domirnya supaya ia tidak disalah artikan. Ya. Baik. Fi buyutin dalam rumah-rumah. Ya. Yang dimasukkan ialah rumah-rumah Allah, iaitu masjid, ya. Masjid-masjid. Azinallah telah mengizinkan ia oleh Allah anturfa'ah bahawa ia ditinggikan, ya. Ditinggikan atau diangkatkan, ya. Bahasa lain ia dimuliakan, wa yuzkara dan ia disebut fiha di dalamnya ismuhu akan namanya. Tengok ya, tengok domir. Saya nak bagi tahu sini ada dua domir. Satu, ya fi'il mudhari gunakan turfa'a, gunakan ta. Yang kedua, yuzkara digunakan ya.
Dia gunakan ya. Kenapa yuzkaro tak gunakan ta? Tuzkaro juga. Ikut turfa'ah. Turfa'ah ta tu maknanya ia. Yuzkaro maknanya ia juga. Kenapa tak gunakan domir muannas pada yuzkaro? Yuzkaro tu disamakan dengan domir muannas tuzkaro, gunakan ta. Tapi digunakan muzakkar. Ta tu turfa'a muannas, yuzkaro muzakkar ya tu, ya. Untuk lelaki guna ya, untuk perempuan guna ta. Baik. Dulu ada satu perdebatan mengenai tentang zikir. Jadi, seorang ini mempertahankan bahawa zikir itu tidak perlu kuat-kuat. Sebab Allah tu Maha mendengar. Tak perlu kepada kuat-kuat, tak pakai terlolong. Sampai berzikir tu, bertahlil tu, kalau rumah kayu, rumah pun bergoyang. Kalau dah 40 orang goyang, rumah tu goyang juga tu. Rumah kayu. Jadi dengan suara yang lantang, tak pekik-pekik. Jadi seorang ini mempertahankan bahawa zikir tidak perlu kepada suara yang tinggi. Suara yang tinggi. Dan pihak berwajib mengatakan dibolehkan. Dibolehkan. Jadi orang yang menentang ataupun tidak membolehkan ini adalah dari kalangan orang kebanyakan. Macam tu, orang kebanyakan. Tapi mempunyai nas. Kalau kita baca surah Al-A'raf dulu, surah Al-A'raf, dikatakan wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil udui wal asali wala takum minal ghafilin. Dalam surah Al-A'raf tu. Dan sebutlah oleh engkau akan nama Tuhan engkau dalam diri engkau. Dan tidak mengeraskan suara. Tidak mengeraskan suara. Allah sendiri kata, tidak mengeraskan suara. Di waktu pagi dan petang, dan jangan engkau jadi orang-orang yang lalai. Jadi Allah sendiri suruh berzikir ala nafsi, mana dalam dirimu. Dengan tidak wadunal jahri minal qauli, mana tidak mengeraskan suara. Allah sendiri yang bagi tahu. Kita berzikir untuk Allah tadi, kita berzikir menyebut Allah tadi tak perlu kepada kuat-kuat, tak payah nak mengeraskan suara. Jadi pihak berwajib katanya, dibacakanlah ayat ni, surah Nur. Fi buyuti azinallahu an turfa'a. Dalam rumah-rumah, dalam masjid ke rumah ke, telah mengizinkan oleh Allah bahawa ia ditinggikan. Bahawa ia ditinggikan. Kalau kita sekali pandang imbas makna ni, ni boleh. Dalil boleh tinggikan suara. Turfa'a tu, daripada irfa' rafa'a, mana boleh tinggikan suara, ni boleh. Ni kalau kita tak belajar nahu, pasti kita juga tertipu oleh orang-orang yang pandai. Jadi tertipu oleh orang yang pandai. Pandai apa? Pandai bahasa. Kita ditipu olehnya. Ini boleh katanya. Tengok balik. Saya nak bagi tahu ni sebab sudah sampai macam ni, kena saya maklumkan, tandakan. Ta tu, turfa'a tu, balik kepada buyut, rumah. Tandakan tu. Ta turfa'u, ta tu ia tu, ia balik kepada buyut, rumah-rumah. Nak kena faham tu. Bukan maknanya ditinggikan tu, ditinggikan suara. Mana rumah-rumah Allah tu ditinggikan atau dimuliakan. Tu balik kepada rumah-rumah tu, bukan suara. Ini pernah berlaku perbahasan macam ni, tapi orang yang dituduh tak apa maknanya dituduh
dia tu salah, tak boleh mengeraskan suara, katanya salah. Dibacakan ayat ni, sebenarnya dia lagi pandai. Ya. Dia lagi pandai tentang nahwu, tentang bahasa. Ya, jangan cuba nak ditipu. Jadi sekarang saya nak bagi tahu, turfa'a ini, ta tu balik kepada buyut, rumah-rumah. Mana rumah-rumah tu boleh ditinggikan, rumah-rumah Allah boleh ditinggikan, ya, atau dimuliakan. Itu maknanya. Kemudian yang bawah di sini, wa yuzkara, dan ia disebut, guna ya. Ya ni balik kepada nama Allah. Mana nama Allah tu boleh disebut, ia disebut di dalamnya, dalam rumah tadi, nya tu nya rumah, ismuhu akan namanya. Maknanya menyebut nama Allah tu, yuzkara tu, ya tu balik kepada ya ismu, nama. Ismu, yuzkara tu ya, letak tandakan ya tu balik kepada ismu. Ismu tu nama. Mana ia disebut ya akan namanya, nama Allah di dalamnya. Nya tu balik kepada buyut, rumah. Rumah-rumah tu mana masjid. Ya. Jadi nak menunjukkan bahawa ayat ini nak memberitahu rumah-rumah Allah ini boleh ditinggikan. Ya, boleh ditinggikan. Ya. Allah izinkan bahawa rumah Allah ini diizinkan. Dan ya disebut namanya di dalamnya, bukan makna ditinggikan, disuruh keraskan suara, suruh tinggikan suara, tapi di dalam itu disebut namanya, makna ya dalam rumah-rumah Allah tu banyakkan menyebut nama-nama Allah. Di rumah Allah ni, ya, mana di masjid-masjid banyak sebutan nama Allah. Jadi faham ya, maknanya turfa'a ini bukan suara. Turfa'a ini ia ialah rumah-rumah. Tengok dhamir ya, dhamirnya balik semula, tengok satu gunakan ta tu ia perempuan, balik kepada buyut, sebab buyut tu jamak taksir. Ya, jamak taksir ini digolongkan perempuan, maka digunakan turfa'a. Yuzkara sini ya ni balik kepada ismu, nama. Di sini tidak menerangkan suruh meninggikan suara zikir tu. Ini nak kena faham ni, ya. Di ayat ini bukan nak menerangkan suruh keraskan suara. Sedangkan Allah sendiri melarang la dunal jahra minal qauli. Tidak boleh mengeraskan suara ya ketika kita berzikir, sebab Allah Maha mendengar. Ya, tak perlu nak terjerit-jerit, ya. Jadi faham ya, yang disebut, yang kita suruh sebut sini namanya, tapi bukan suruh tinggikan atau laungkan suaranya, ya. Yusabbihu lahu fiha bil udwi wal asal. Ia bertasbih kepadanya yang di dalamnya, maknanya bertasbih mensucikan Allah ya di dalam masjid-masjid tadi, ya, atau dalam rumah-rumah Allah, bil udwi wal asal, di waktu pagi dan petang-petang, ya. Jadi banyakkan sebutan atau menyebut nama Allah dalam masjid-masjid, ya. Bukan memperbanyakkan cerita dunia dalam masjid-masjid, tapi perbanyakkan menyebut nama Allah. Ya, ingat ya, ayat ini bukan dalil boleh tinggikan suara. Ayat ini yang makna tinggi sini balik kepada tinggikan rumah. Rumah-rumah Allah tu ditinggikan. Atau bahasa lain dimuliakan, ya. Harap faham ya. Nanti orang mainkan kita, ini dalil boleh tinggikan menyebut, mengeraskan suara. Orang berdalil macam tu, ya. Sebenarnya kita berzikir jangan kuat-kuat, itu sebenarnya, ya. Ingat tak surah Al-A'raf, ya? Surah Al-A'raf, kalau ingat tu dekat-dekat akhir ayat, ya. Dekat-dekat akhir ayat surah Al-A'raf tu, tu adalah kat situ, ya. Kalau baik, elok dicatatkan dia punya ayat tu, ya, yang saya sebut tadi, ya. Surah Al-A'raf ayat yang
Dekat akhir 205, nombor 2 akhir ya. Nombor 2 akhir surah. Surah Al-A'raf tu. Ayat 205 ya, catatkan ya. Ayat 205 itu menerangkan tentang zikir tidak boleh kuat-kuat. Ya. Baik, kita tengok pada perkataan dalam ayat ni. Turfa'a, daripada perkataan madinya rafa'a ya. Rafa'a. Ini turfa'a ni ialah majhul. Ta bari depan, pa bari atas, itu menunjukkan mudhari' majhul. Ya, mudhari' ma'rufnya yarfa'u. Ya, madinya rafa'a, rafa'ain rafa'a bari atas, rafa'a, mudhari'nya yarfa'u. Ya. Yarfa'u. Kalau yarfa'u amarnya apa? Boleh buka mic tu. Yarfa'u apa? Amarnya. Ya, fa'u tu, fa'u dah boleh bunyikan. Fa'ain, fa' bunyinya. Fa', jadi awalnya apa? Ya. Kalau nak cakap buka mic. Awalnya apa? Bawah. Irfa' apa? Irfa'. Tak boleh lah Pak. Irfa' matikan. Apel amar. Ya, kalau nahi apa? La tarfa. La tarfa. Ya, madi rafa'an. Mudhari yarfa'u. Amarnya irfa'. Amar apa? Irfa'. Nahi la tarfa. Ya. La tarfa. Kalau isim fa'il rafi'un. Rafi'un. Ya. Kalau isim maf'ul marfu'un, ikut maf'ulun. Ya. Wazan dia maf'ulun. Maf'ulun. Marfu'un. Ulang balik. Madi apa? Rafa'a. Mudhari yarfa'u. Amar irfa. Nahi la tarfa. Isim fa'il rafi'un. Isim maf'ul marfu'un. Marfu'un. Okey, makna tadi ya angkat. Ya, maknanya angkat. Ya. Kalau madi apa? Tadi kan dah bagi kaedah. Kalau madi ada apa madi? Perkataan ada telah dengan apa? Telah dengan iya. Jadi macam mana? Telah tak ada di tu majhul. Telah angkat ia. Kalau mudhari ia angkat. Kalau amar tak lengkap. Oleh engkau. Tadi tulis lama tapi baca tak juga. Ya. Tulis lama tadi, kan? Ya. Angkatlah oleh engkau. Kalau nahi
Jangan engkau angkat. Kalau isim fa'il, yang mengangkat. Yang mengangkat. Kalau isim maf'ul, yang diangkat. Yang diangkat. Itu kaedah-kaedah terjemah macam itulah. Maknanya madi ada telah ia. Macam tu. Mudhari ada ia. Ya. Kalau amar, lah oleh engkau. Ya. Okey, kita satu lagi. Yuzkaro. Yuzkaro ni majhul. Ia disebut. Madinya zakaro. Zakaro mudhari'nya yazkuru. Yazkuru. Ini mudhari' majhul ya, majhul mana ia di. Kalau mudhari' ma'ruf ia. Yazkuru ia ingat. Ya. Okey, madinya apa tadi? Zakaro. Mudhari'nya yazkuru. Yazkuru. Amarnya apa kalau dah jumpa yazkuru? Uzkur. Amarnya uzkur. Ulang ya, zakara yazkuru. Amarnya uzkur, nahi la tazkur. Ya. Uzkur la tazkur. Isim fa'ilnya apa? Zakirun. 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 Isim maf'ulnya mazkurun. Ingatkan maf'ulun. Wazan dia maf'ulun, mazkurun. Sekali lagi zakara mudhari, yazkuru amar, uzkur nahi, la tazkur isim fa'il, zakirun isim maf'ul, mazkurun. Makna pula, makna ingat. Kalau madi telah ingat ia. Ia. Jangan tinggal ia tu. Telah ingat ia. Mudhari ia ingat. Amar ingatlah oleh engkau. Nahi jangan engkau ingat. Jangan engkau ingat. Isim fa'il yang ingat. Yang ingat. Isim maf'ul yang diingat. Yang ingat, yang diingat. Yang diingat. Boleh? Yang ingat, yang diingat. Ya. Okey, sampai situ. Untuk akan datang sampai ayat 40 ya. 40 fama lahu min nur ya. Sampai yang 40 insya-Allah ya.